Perkara kedua yang saya nak sentuh, susulan dari isu dan juga dapatan terkini mengenai kadar inflasi 20 Januari 2023 itu ialah maklum balas mengenai program inisiatif pendapatan rakyat yang telah dilancarkan seminggu lalu. So kita lancarkan Ahad 26 Februari. Jadi hari ini sebenarnya dia lebih kurang genap seminggu lah selepas dilancarkan. Kerajaan berterima kasih dengan sambutan yang sangat menggalakkan sejak pelancaran inisiatif pendapatan rakyat IPR pada 26 Februari 2023 yang lalu. Saya pada awal perbincangan di peringkat kementerian, kebimbangan kami ialah oleh kerana pendekatan ini agak berlainan dengan skim yang selalunya diusahakan oleh kerajaan, iaitu memberi bantuan terus. Skim ini memerlukan orang ramai daripada golongan miskin tegar dan juga B40 tampil ke hadapan untuk mengisi peluang-peluang menjana pendapatan yang ditawarkan oleh kerajaan. Kebimbangan saya awal itu ialah ia tidak dapat sambutan. Kebimbangan saya juga ialah orang ramai contohnya mengambil masa untuk beralih dari segi tabiat penggunaan, consumer behavior, kerana kita juga dengan kaedah dan strategi serampang, pelbagai serampang tadi itu, bukan setakat kita nak turunkan harga barang itu, tetapi kita juga ingin menggalakkan orang ramai supaya beralih kepada mesin vending. Kerana itulah yang satu kaedah yang lebih baik di masa hadapan, yang membantu negara membaiki beberapa struktur ekonomi. Contohnya pergantungan kita kepada pekerja asing. Kita tidak boleh seterusnya selama-lamanya berharap bahawa akan ada orang yang akan serve kita, yang kita perlu mula beralih membeli barang sendiri pada harga yang lebih baik, dan pada masa yang sama dengan peralihan sikap dan tabiat kepenggunaan rakyat, itu akan membolehkan industri mesin vending ini tumbuh dengan lebih cepat. Kerana industri itu akan menyediakan peluang pekerjaan kepada engineer, technician, TVET dan sebagainya, dan dia adalah salah satu industri yang paling mudah untuk kita laksanakan IoT. Kalau tidak, bila orang bercerita pasal digital IoT, orang ingat robot, orang ingat satelit, orang ingat benda-benda yang cukup rumit. Dia sebenarnya bermula dengan mesin vending, kan? Jadi sebab itu setakat ini saya boleh beri kemas kini bahawa melalui laman IPR, ipr.epu.gov.my, seramai 22,319 orang pengguna sah telah mendaftarkan diri di laman web. Jadi dalam tempoh seminggu, saya ingat itu satu permulaan yang baik. Kerana sasaran kita ialah untuk mencapai 100,000 orang dalam masa setahun. Sudah tentu yang mendaftar ni kita kena tapis, kita kena padankan. Tapi kalau dalam tempoh seminggu, dia sudah mencapai 22,319 orang pengguna sah berdaftar. Itu bagi saya adalah satu galakan yang baik juga kepada kementerian saya bahawa kita ada peluang untuk betul-betul melaksanakan ini dengan meluas dan berjaya, kerana sambutan ataupun orang kata product market fit tu ada. Dia diterima sebagai satu kaedah yang dikira masuk akal oleh rakyat. Daripada jumlah itu, 52% daripada pendaftaran itu adalah untuk insan, iaitu pengusaha makanan. Jadi sambutan yang paling tinggi itu ialah untuk orang ramai daripada golongan miskin tegar dan juga daripada golongan B40 untuk mengusahakan mesin vending. Jadi seperti yang kita sangka semasa kita rancang, memang kita mengunjurkan bahawa
sambutan yang paling besar kerana dikira paling bagus peluang untuk menjana pendapatan dan paling mudah untuk keluarga-keluarga B40 dan miskin tegak ini ialah dengan mengusahakan makanan siap melalui mesin vending. Seterusnya 29% adalah untuk intan. Jadi daripada jumlah yang memohon itu, 29% memohon untuk menyertai program-program usahawan tani kerajaan untuk mengusahakan tanah-tanah kerajaan, dan bakinya 19% ialah untuk ihsan, inisiatif operator perkhidmatan. Dan saya juga berterima kasih kepada 376 permohonan daripada agensi, syarikat dan pelbagai pihak untuk menjadi pembeli kepada hasil-hasil pertanian yang akan diusahakan oleh kerajaan. Jadi kalau dalam tempoh seminggu, kita sudah ada 376 pihak, syarikat, organisasi dan sebagainya yang menawarkan diri sama ada untuk meletakkan mesin vending itu di tempat mereka ataupun untuk membeli hasil pertanian yang diusahakan oleh peserta. Kita berharap supaya community of takers di bawah IPR ini akan dapat dibesarkan kerana program-program yang lepas yang diusahakan oleh pihak berkuasa, selalunya cabaran paling besar ialah mendapatkan pembeli. Sebab itu kita mengambil keputusan untuk menukar sedikit, menambah baik sedikit kaedah pelaksanaan itu daripada memberikan peralatan kepada mereka untuk bercucuk tanam, kemudian diserahkan sepenuhnya kepada mereka untuk jual, baja dan sebagainya. Selalunya bila masa dia nak jual tu, dia menghadapi kesukaran. Banyaklah yang kita sedia maklum, kadang-kadang orang tengah lah, kadang-kadang harga tak betul lah. Jadi selepas satu kali dua kali pusingan menanam itu, dia putus asa. Bagi dia rugi. Jadi sebab itu salah satu komponen penting untuk IPR ini ialah memastikan pembeli itu telah pun disusun oleh kerajaan. Dia tanam, dah okey semua, dia jaga yang itu saja sebab sudah ada pun pembeli-pembeli yang disusun. Dan selain daripada rakan-rakan strategik yang telah pun menyertai seperti yang kita umumkan semasa pelancaran. Pelancaran awal itu rakan-rakan strategi adalah daripada kalangan pembeli borong dan juga supermarket, pasar raya ni kan. Sekarang ini kita menambah lagi off-taker ini kepada 376. Saya belum lihat secara terperinci, tapi harapan saya supaya kita akan terus besarkan lagi golongan off-taker ini. Itu akan melengkapkan rantaian bekalan yang kita cuba bina untuk komuniti setempat melalui IPR ini. Jumlah pendaftaran tertinggi adalah dari Selangor, diikuti dengan rapat oleh Johor dan Perak. Ini yang kita boleh tengok terus. Ini membantu kita melicinkan lagi pelaksanaan. Jumlah paling tinggi ialah Selangor, kemudian Johor dan Perak. Kalau saya boleh bacakan dengan cepat, peratus pemohon-pemohon mengikut negeri. Selangor majoriti yang paling besar 34%, kemudian diikuti oleh Johor 11%, Perak 9%, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 8.5%, Negeri Sembilan 6.3%, Kedah 5.7%, Sabah 5.7%, Pulau Pinang 5.4%, Pahang 3.3%, Melaka 2.7%, Sarawak 2.4%, kemudian Kelantan 1.7%, Terengganu 1.5%, Perlis 0.5%, Putrajaya 0.5% dan Labuan 0.07%. Saya bacakan yang ini kerana ini bukan saja membantu kementerian untuk memberi tumpuan, kerana kita nak pastikan bahawa inisiatif ini meliputi semua negeri dan juga membantu golongan sasar.
tetapi juga supaya masyarakat yang di luar sana turut bekerjasama dengan kementerian. Kerana kita juga telah menjangkakan pola ini, iaitu negeri-negeri yang paling ramai miskin tegar dan B40 yang selalunya lebih perlahan untuk menyertainya. Jadi kalau kita tengok 3-4 buah negeri yang paling tinggi miskin tegar, termasuklah Kelantan, Terengganu, kemudian Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak itu agak unik sedikit kerana dia besar, dia luas kan. Tapi sebenarnya untuk Kelantan, Terengganu, Perlis contohnya, ini negeri-negeri yang memang kita tahu paling ramai miskin tegar dan juga B40. Kadar penyertaan itu sebenarnya jauh lebih rendah. Dan ini juga sebenarnya sebahagian daripada kesukaran pelaksanaan di masa-masa yang lepas. Jadi sebab itu kita akan beri tumpuan supaya selain daripada penyertaan yang lebih tinggi di kawasan, di negeri-negeri yang seperti Selangor, Johor, Perak, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, kita juga akan pastikan bahawa negeri-negeri yang mempunyai miskin tegar yang lebih ramai ini perlu ada campur tangan khusus, bukan saja daripada kementerian, tetapi juga kepada pemegang-pemegang taruh daripada negeri-negeri tersebut. Pemegang-pemegang taruh ini termasuklah orang ramai sendiri. Kalau tengok ada jiran yang miskin dan boleh mendapat manfaat daripada program ini, boleh didaftarkan. Beritahu dululah jiran tu, beritahu kat dia, yakinkan dia dan daftar. Pemegang taruh lain termasuklah kerajaan-kerajaan tempatan, kerajaan-kerajaan negeri, ahli-ahli parlimen, adun-adun di kawasan-kawasan ini supaya mereka membantu penduduk di kawasan mereka untuk masuk program seperti ini. Di peringkat kementerian, selain daripada menumpukan pelaksanaan secara nasional seperti yang kita telah lancarkan minggu lepas, kementerian juga akan memanggil pimpinan daripada 20 daerah paling miskin di seluruh Malaysia supaya kita usahakan dengan tumpuan khusus di daerah-daerah yang paling miskin ini. Jadi insya-Allah saya akan bekerjasama dengan KSU dan juga pimpinan kementerian yang terbabit untuk kita akan mengadakan perjumpaan dengan segera dalam tempoh 1-2 minggu daripada sekarang dengan pegawai-pegawai daerah yang terbabit, pegawai-pegawai kerajaan yang terbabit, wakil-wakil rakyat, ahli-ahli parlimen dan juga adun-adun terbabit di daerah-daerah termiskin di Malaysia. Ini termasuklah contohnya kalau di Sabah contohnya kan, di Tongat, di Pitas, di Kota Marudu, di Beluran, di Kudat, di Telupit, kemudian Pusa, Nabawan, Kota Belud, kan. Kemudian kalau di Kelantan, di Jeli, di Kuala Krai, Gua Musang, Bacok, Pasir Mas, Tumpat, dan kalau di Terengganu dari Besut, Marang, Hulu Terengganu, Machang dan Dungun. Ini adalah antara daerah-daerah yang termiskin di Malaysia. Jadi pelaksanaan ini akan dibuat secara selari dengan fokus di peringkat kebangsaan, tetapi juga khusus juga kepada 20 daerah termiskin di seluruh Malaysia. Dan saya berharap supaya perkara ini tidak dipolitikkan. Dan saya jemput wakil rakyat daripada pembangkang. Kerana sebahagian besar juga, terutamanya kalau di kawasan Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, ini melibatkan kawasan-kawasan daripada wakil rakyat, adun dan parlimen pembangkang. Jadi kita akan jemput mereka duduk dan supaya mereka turut serta meyakinkan, mencari orang miskin, meyakinkan dan bawa masuk ke dalam inisiatif ini. Dan ini insya-Allah langkah seterusnya. Sementara sekarang ini kita sedang memproses permohonan-permohonan supaya kita boleh mula
dengan pemohon-pemohon yang sudah 22,000 orang tadi kan.